Tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Zadul Muta'allim dan pada malam ini kita sambung ke surat 176 bab talaq. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain bab talaq. Apa dia talaq? Ismun li halli qaidin nikah. Satu nama untuk merungkai akad nikah. Itu ditolak. Baik. Dan pertemuan terakhir kita sudah jelaskan talak itu ada talak sunni, talak bid'ah. Kemudian kita jelaskan juga dari sudut lafaznya, ada yang soreh jelas nyata, ada yang kinayah yang jenis sindir, tidak jelas, boleh mengandungi ataupun boleh dimaknakan dengan makna lain, boleh ditakwilkan. Soreh tidak boleh ditakwilkan, tak boleh nak alih makna dia. Tetap bermakna talak. Pisah, cerai. Kita di tempat kita ni pisah dan cerai. Baik. Kita berhenti di tengah-tengah tu, syarat jatuhnya talak itu hendaklah suami itu, di situ kita berhenti. Sebelum kita masuk ke perbahasannya, kita bahagikan lagi talak itu kepada dua, iaitu talak raj'i dan talak ba'in. Dan talak ba'in itu ada dua jenis. Talak raj'i maksudnya seseorang suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau dengan talak dua. Dan sebelum berlalu ataupun habis iddahnya, suami berhak untuk rujuk semula dengan keputusan seorang ataupun sepihak, keputusan suami sahaja, tidak memerlukan keputusan isteri, ya, kerana dia raj'i, boleh kembali semula bila-bila masa, ya. Nanti selepas ni kita akan masuk ke satu bab namanya bab rujuk saja. Baik. Kita akan pendetailkan. Talak ba'in. Talak ba'in bermaksud seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga. Sekaligus ataupun satu. 3 kali cerai. Talak tiga. Ya. Dan talak ini ada juga yang bukan talak tiga. Tak apalah. Talak ba'in ini yang besar kita panggil. Tadi talak raja'nya tadi kecil. Ni. Talak ba'in ini ada dua. Satu ba'in asghar, satu ba'in akbar. Satu ba'in yang kecil, satu yang besar. Kedua-duanya ni suami tidak boleh balik semula walaupun dalam iddah. Walaupun dalam iddah. Contoh, ini yang saya sebut tadi, ada yang talak satu atau talak dua, tapi dia tak boleh balik dah. Dipanggil ba'in sughra, ba'in asghar. Kecil. Ba'in tapi kecil. Contoh, sebelum dia bersama, dia cerai. Sebelum bersetubuh maksudnya. Dia kahwin, tapi sebelum bersetubuh, dia cerai. Maka tidak boleh balik semula. Sebab
Tak ada iddah. Tak ada iddah. Nak kahwin, nak balik semula, kena akad baru, mahar baru. Bain akbar. Tolak hak besar. Besar sekali. Dia ceraikan isteri dia dengan talak 3. Maka dia tak boleh balik dah walaupun dalam iddah. Tak boleh rujuk dah. Walaupun dalam iddah. Habis dah. Dan kenapa dia panggil bain tu bain akbar? Mutallaqah bainah bainunah kubra. Sebab apa? Sebab kalau dia nak berkahwin semula dengan bekas isterinya itu, hendaklah menunggu isterinya berkahwin dengan perkahwin yang syar'i yang sempurna. Ya, termasuklah nanti kita akan sebut maksud yang sempurna tu. Macam suami isteri, bukan berlakon-berlakon, bukan berjanji-janji, bukannya apa, mentang-mentanglah dia makan upah. Rupanya ada juga orang yang makan upah begitu. Dia makan upah jadi Cina buta. Kerja sedap, kata dia, lepas itu duit dapat. Dia kata petang tu kena cerai dah. Dia kena tidur dulu. Nanti kita akan detailkan. Itu sebab itu dipanggil talak bain itu besar. Yang tadi bain juga. Bila dia bercerai, kemudian habis iddah. Bain juga, dia tak boleh balik dah. Kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Jadi isteri dia tu, bekas isteri dia tak perlu berkahwin lah. Tak perlu berkahwin lain lah maksudnya. Sebab itu dia bain tu bain yang kecil dia. Talak ada 2. Satu raj'i, satu bain. Bain ada 2. Satu yang kecil, satu yang besar. Yang kecil boleh balik dengan akad dan mahar yang baru. Yang bain yang besar ni boleh balik tapi kena tunggu isteri berkahwin dengan orang lain dahulu. Bercerai dengan suaminya yang kedua dan habis iddahnya. Baru boleh kahwin dengan akad dan mahar yang baharu. Tu beza dia. Baik. Syarat jatuhnya talak itu hendaklah suami itu syarat suatu yang mesti kena ada. Kalau tidak ada, maka apa yang nak dia buat tu menjadi tidak ada. Menjadi tidak sah. Baik. Yang pertama, mukallaf. Mukallaf ialah orang yang dibebani dengan hukum-hukum syarak. Dia kena buat. Yang wajib itu, wajib dibuat. Mesti dia buat. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kedudukannya, mesti buat. Yang haram itu, mesti ditinggalkan. Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Kedudukannya, mesti tinggal. Itu mukallaf. Artinya orang yang dibebani dengan hukum hakam syarak. Siapa dia? Islam, orang Islam, Muslim, akil, berakal, bukan gila, bukan budak-budak bawah umur, belum akil balik, belum balik. Lepas itu sempurna indera dia. Berarti tidak pekak dan buta serentak. Kalau buta dan pekak serentak ni macam mana dia nak belajar? Macam mana dia nak belajar? Macam mana dia nak dengar? Macam mana dia nak tahu dan sebagainya? Maka dia tidak mukallaf. Tak dibebankan dengan beban syarak. Artinya, okey. Nak menjatuhkan tu kena mukallaf. Kalau budak tak mukallaf. Yang belum balik ke? Belum mukallaf. Dia tak berdosa sebenarnya. Tak berdosa. Kita tu yang berdosa kalau tak didik dia. Tak suruh anak-anak kita, ajar anak-anak kita sembahyang umur 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'a. Dia tak sembahyang tak apa. Dia tidak mukallaf.
Ya, sila. Dia muru tu situ bukan setakat suruh, dia sebenarnya ajar. Ajar, latih. Pada masanya, bila 7 tahun tu, ajar. Dan suruhlah dia semayang. Kalau dia dah semayang, sebab tak perlulah nak menyuruhnya setiap kali masuk Zuhur, semayang. Dia akan semayang sendiri. Tapi kalau nampak dia culah-culah, nampak leka, lalai tu, kita suruh. Begitu. Dua, orang gila pun tak mukallaf juga tak? Pasal tak ada akal. Dua, dengan kemahuan dan kesukaan hatinya. Maksudnya dengan kerelaan hati, bukan dipaksa oleh mana-mana pihak. Kita akan bahaskan tentang paksaan ini dalam poin yang keempat ni nanti. Tidak sah tolak daripada tu. Nombor 4 nanti kita akan bahaskan. 1, kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia tidak sempurna akal dia. Bila tidak sempurna akal dia, tindakan-tindakan dia tidak berarti. Kalau dia beri barang, contoh barang yang besar-besar lah. Beri kereta dia atas nama dia, diberi kepada siapa-siapa, tak boleh. Kenapa? Masih tidak sah tindakan kehendak dia. Rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat qalam, itu maksud tak diambil kira, tidak berdosa kalau melakukan kesalahan, daripada 3 orang. 3 golongan ini. Anin naimi hatta yastaiqis. Daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga. Migau apa semua tu tak ambil kira. Ya. Walaupun dia mengigau berjalan pergi ambil barang orang, contoh, tak dikira. Diangkat qalam, tidak ditulis sebagai satu kesalahan yang dikira berdosa. Yang kedua, wa anas sabiyyi hatta yahtalim. Ini dia. Daripada budak sehingga dia ihtilam. Ihtilam ini tanda akil baligh. Keluar maninya. Dengan bermimpi. Ihtilam ini ialah mimpi basah. Mimpi basah. Zaman-zaman dulu, cara dia begitulah. Kerana budak-budak dia naif, lurus batang. Tak tahu apa satu dulu. Khabar-khabar dia bermimpi pelik malam tu. Zaman sekarang ni, semua tahu belaka. Kemungkinan juga ramai yang tidak ihtilam dah. Tapi dia akil baligh dengan usaha sendiri, contoh. Baik. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dan diangkat juga qalam itu daripada orang yang gila sehingga dia berakal. Pulih semula gilanya, sembuh. Orang gila tak ambil kira. Dua, ini yang kita nak, yang disebut akhir dalam hadis riwayat Abu Dawud tu tadi, orang gila. Orang gila. Yang ketiga, orang yang lena, tidurlah tadi. Wa anin naimi hatta yastaiqis. Diangkat qalam itu daripada orang yang tidur sehinggalah dia terjaga. Bila dia terjaga tu kembali kepada taklif dia, maksud dia jadi mukallaf semula. Baik. Yang keempat, orang yang digagahi atau dipaksa. Orang yang dipaksa. Dan paksaan itu pun ada syaratnya. Dan paksaan mestilah paksaan yang tanpa hak. Kalau yang ada haknya, jatuh. Contoh, dia ni kaki pukul isteri. Menginaya, menzalimi isteri, contoh. Isteri bawa ke mahkamah. Hakim paksa dia.
paksa cerai. Ini jatuh. Walaupun paksa. Yang kedua, paksaan itu berdasarkan kepada misalnya ugutan secara terus. Bunuh, pukul. Tapi kalau dia kata, baik cerai. Tidak cerai, aku geletek. Geletek tak ada lah. Tak. Yang besar-besar lah maksudnya. Munasabah lah. Cerai dia, cerai isteri dia. Terpaksa cerai isteri dia. Letak sabit sini. Celurit. Kata orang Madura. Sehari dua ni isu caruk. Tuan-tuan tak dengar isu caruk. Caruk ni perkelahian untuk mempertahankan maruah menggunakan celurit. Celurit ni sabit. Jatuh orang sana sabit. Letak celurit kat sini. Contoh. Maka dia kata, talak isterimu. Ya, talak. Berapa? 1,000. Punya takutnya. Tak jatuh. Tak jatuh. Sebab kena paksa. Yang ketiga, orang yang memaksa dia tu mampu untuk menjalankan ataupun perempuan dia kata I mean what I said. Dia kata aku bunuh kalau tak cerai. Dia mampu buat. Kalau budak darjah 1 kata cerai, dia kata. Dia ugut pak tiri dia suruh cerai mak dia. Umur dia darjah 1. Agak-agak boleh. Boleh tapi abaikan je lah. Ada boleh. Tapi benda itu boleh diselesaikan. Dari satu. Kita tengok media tuan-tuan dan puan-puan jadi seram pula. Yang bunuh itu tengok, alah, budak 11 tahun, budak ganas-ganas. Kita tak terfikir macam mana jenayah yang dia buat. Aku kata, budak umur 3 tahun, 4 tahun lah. 4 tahun. Dari satu tu kita bimbang juga betul dia buat. Ya, baik. Yang keempatnya, dia tidak melampaui apa yang disuruh ataupun yang dipaksa. Kalau dia melampaui, orang yang memaksa dia tu suruh cerai, talak 1. Dia pergi cerai, talak 2. Yang 1 tu jatuh. Yang dipaksa tadi 1 tu tak jatuh lah, tapi dia pergi 2. Cerai dengan talak 1. Kalau tidak, katok. Ada macam tu. Dia, okey aku cerai, talak 3. Ambil tak? Jatuh. Jatuh. Pasal berlebihan. Baik. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummati al-khata' illa mastukrihu wa mastukrihu alaihi. Wa mastukrihu alaihi. Al-khata' wa nisyan. Innallaha rafa'a an ummati ataupun wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah SWT memaafkan daripada umatku apa dia? Silap, tersilap, tak sengaja. Lupa. Nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaihi, apa yang dipaksa. Maka Allah SWT tak ambil kira.
Baik. Adapun orang yang mabuk, bukan mabuk. Orang yang mabuk, maka jatuh talaknya akan istrinya. Mabuk di sini ialah mabuk yang dibikin sendiri, yang dicari, cari nanya. Mabuk apa? Mabuk arak, mabuk dadah. Dia telan sendiri. Kalau orang lain paksa, dah. Ada yang buka mulut dia tuang arak, mabuk dia. Ataupun sumbat dadah, mabuk dia. Lepas itu dia pun meracau. Bila meracau, habis semuanya diceraikan. Bukan setakat isteri dia saja. Isteri orang lain pun aku ceraikan juga. Mabuk. Mabuk dipaksa. Tak. Mabuk ubat. Ada. Tersalah. Mabuk laut ada meracau tak? Ada meracau? Dia pening je. Tak ada meracau tak? Mabuk darat? Ada, sama. Dia ada mabuk darat ni. Orang yang pergi turun ke laut, kat laut dia tak mabuk. Dia naik ke pantai tu siap, pusing. Tu lagi dahsyat dia orang kata. Mabuk. Pokok apa yang berduri tu? Macam terung berduri tu. Mabuk apa? Alah, ada saya tengok di Kapas Siaka dia. Buah dia buah. Mabuk buah tu. Dia macam terung tapi dia berduri. Warna hijau. Mabuk kepayang, mabuk. Tak. Kalau mabuk tu tak jatuh. Mabuk yang tidak disengaja. Tersalah makan ubat, tersalah makan apa dan sebagainya, tidak jatuh. Tapi kalau mabuk kerana angkara sendiri, maka hukuman kepada mabuk itu jatuh talak. Begitu juga dikiaskan dengan ijma' para sahabat. Seorang yang mabuk todi, mabuk arak, mabuk dadah dan sebagainya kerana angkara sendiri, dia pernah meracau-meracau, dia tuduh orang sana, tuduh orang sini, dia kena hukum qazaf. Kena hukum qazaf walaupun dia tak khabar. Baik. Itu ijma' para sahabat. Apabila talak oleh seorang suami yang merdeka akan istrinya 3 talak. Dengan sekali atau berbilang-bilang. Ya. Talak ni, talak 3 dah. Sama ada dia talak satu ataupun dia talak 3 sekaligus. Ya. Cara mentalak dalam yang dianjurkan dalam fiqh. Talak pada waktu suci. Ya. Yang tidak digauli, tidak disetubuhi. Habis waktu suci. Masuk pula waktu kotor. Period. Tunggu. Masuk waktu suci balik. Talak pula sekali situ. Tadi talak waktu suci dia rujuklah. Tak. Talak waktu suci yang tidak disetubuhi. Kemudian dia rujuk. Tunggu pula waktu suci. Talak pula. Kemudian rujuk. Kemudian mari kotor. Suci balik. Talak sekali lagi. 3 kali talak. Talak ni tuan-tuan dan puan-puan begitulah. Satu-satu, kemudian waktu suci yang tidak disetubuhi. Itu dipanggil talak sunni. Talak sunni yang kita sebut dulu. Supaya ada masa nak berfikir, ada masa nak itu dan sebagainya. Jangan main yang disebut di sini apa? Talak sekaligus. Nah, aku ceraikan talak 3. Jatuh 3 tuan-tuan. Jatuh 3. Ni sebenarnya dalam masyarakat kita ramai ni.
Tapi dia tak ngaku. Bahaya sungguh. Tengok anak-anak ramai, lepas itu silap pula dan sebagainya, awak panah baran. Lepas itu tak ngaku dia. Jadi isteri sangat diujilah kalau yang dapat suami macam ni. Pasal dia melibatkan hubungan halal haram, melibatkan keturunan sebenarnya. Arwah ayah saya, beliau ni imam puluhan tahun. Bermula daripada nak masuk Minang tu panggil dia, nak akad panggil dia, kenduri panggil dia, cerai pun panggil dia, bergaduh pun panggil dia juga. Dia tahulah macam mana perihalnya dalam masyarakat kita. Lepas itu beranak memang panggil dia, beranak panggil bidan untuk tahnik. Jadi imam kampung pada waktu itu sebenarnya sangat berperanan dalam masyarakat. Bukan setakat nak nikah kahwin, nak bercerai pun panggil dia, bergaduh panggil dia. Dan imam boleh marah. Boleh marah macam anak sendiri. Boleh arah. Saya ingat dia punya allowance dia berapa? Agak-agak 100 setahun. Bila nak raya adalah RM100. Tu tuan-tuan. Tapi begitu ada dalam masyarakat kita yang tak ngaku, tak tahu berapa kali cerai dah. Kalau bagi hak cerai ni 300 talak ni, 300 talak tu habis agaknya. Marah aja 1000 talak. Lalu cerai kan talak 1000. Contoh. Baik. Itu maksud tadi, atau berbilang-bilang. Dengan sekali atau berbilang-bilang. Maka haramlah perempuan itu baginya selama-lama. Tak boleh nak balik dah. Ya. Dipanggil talak bain. Bain yang besar. Bain akbar. Sehingga berkahwin ia dengan lelaki yang lain. Bolehlah. Kena tunggu bekas isteri dia berkahwin dengan lelaki lain. Perkahwinan yang syar'i, yang sempurna sebagai suami isteri. Kalau tidak bersama, artinya tidak bersetubuh, maka tak boleh. Tak boleh lagi walaupun sudah diceraikan. Maka harus semula baginya dengan akad nikah yang baru. Kalau dia nak balik semula, ya, akad nikah baru. Dan mahar yang baru. Tak tulis mahar sini. Manakala diceraikan oleh suami yang kedua itu. Apabila sudah diceraikan oleh suami dan berlalulah iddahnya. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Ya, dia ceraikan, dan kalau talak 3 itu maka tidak halal bagi dia kecuali wanita itu bekas isterinya menikah dengan lelaki selain daripada dia. Itu Al-Baqarah ayat 230. Misal lafaz talak itu seperti berkata ia kepada isterinya. Misalnya contoh. Ini contoh. Aku cerai akan engkau dengan 1 talak. Jelas tu cerai. Talak lagi sebut. Jelas. Ini dipanggil sarih. Jelas. Tak boleh nak takwil lah. Bila tanya, dok saya maksudnya tak boleh nak dah. Tak boleh. Ya. Talak ni tak boleh main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Ada 3 perkara yang Nabi SAW sebut, yang seriusnya serius, yang main-mainnya serius. Salasun jidduhun najid
wa hazluhunna jidd. 3 perkara yang seriusnya serius, sungguhnya adalah sungguh, memang ada. Dan mainnya adalah sungguh juga. Gurau ke apa ke? Jatuh. Jadi. Apa dia? An-nikahu wat-talaqu war-raj'atu. Nikah, talak dan rujuk. 3 perkara ni jangan buat main. Gurau pun jatuh. Baik. Kalau menggunakan lafaz yang sarih ni, guna talak, guna cerai, gurau pun jatuh. Atau berkata ia, aku cerai akan isteriku, namanya dengan 1 talak. Dia sebut depan keluarga dia ke? Dia sebut depan mak tua dia ke? Ataupun sebut depan isteri, contoh. Jatuh talak. Ada beberapa syarat perkahwinan yang kedua yang membolehkan bekas isteri itu balik kepada suami yang pertama walaupun selepas talak bainunah kubra. Bainunah kubra maksudnya bain yang besar ni. Ada beberapa syaratnya. Yang pertamanya, nikah yang kedua itu adalah nikah yang sempurna. Yang syar'i. Maksud yang tersempurna ni termasuklah dia berlaku hubungan badan. Kerana berdasarkan kepada satu hadis, seorang wanita bercerai dengan suaminya, talak tu talak 3. Kemudian beliau berkahwin dengan siapa? Dengan seseorang. Tapi dia kata pada Nabi SAW, macam istilahnya macam kain, macam ujung kain. Artinya tidak ada kemampuan melakukan hubungan seksual bersetubuh. Rasulullah kata, sehingga kamu rasakan usailatahu wa huwa yazuku usailataki. Usail ni tasghir kepada asal. Asal ni madu. Jadi Nabi SAW umpamakan perhubungan badan itu seperti sedikit madu, rasa madu. Jadi kamu kena berhubungan badan secara sempurna, kemudian diceraikan, baru boleh balik kepada suami yang pertama. Tu. Yang seterusnya mestilah diceraikan dengan perceraian yang tidak dipaksa, daripada kerelaan hati dia, dan berakhir iddahnya, baru boleh balik, maksudnya ke suami yang pertama. Itu dia.